Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pendedahan panas daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Seperti mana yang kita tahu, siapa sebenar target mereka ya di dalam skandal yang mahu menjatuhkan Profesor Agus. Tetapi di sebalik semua itu, seorang individu yaitu Perdana Menteri lah yang menjadi target kepada skandal yang sedang direka oleh pihak pembangkang hari ini. Ini jelas sahabat semua, dalam sosial media hari ini semua menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedangkan ya isu ini sebenarnya tidak terkait pun dengan Perdana Menteri kita. Dengan jelas itulah motif mereka sebenar. Dan apa yang dikatakan oleh Brother Iswardi ini pastinya akan mengejutkan anda sahabat-sahabat semua. Diikuti dengan saman fitnah ya kepada kaki-kaki geng-geng fitnah ini. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita ikuti ya pencerahan daripada Brother Iswardi sekali lagi berkaitan dengan isu panas di pasaran ini. Jadi bila dia dah deny, saya tak boleh kata apalah. Itu adalah pendapat Raja Petra. Raja Petra nak selongkar siapa itu ini. Sebab kenapa kau tak boleh cakap Is? Saya kata saya tak boleh cakap sebab ini kes mahkamah. Ini sudah melibatkan mahkamah, sudah melibatkan peguam dan Prof Agus sendiri dalam sidang media semalam, dan juga Wahab kata kami tak boleh sebut sebab benda ni dah dibawa ke pihak berkuasa, pihak authority, the relevant authority. Jadi kalau dia tak boleh sebut, apatah lagi saya lagi lah tak boleh sebut. Kang saya salah sebut, saya pula kena saman. Tak sudah, saya pula kena, kan? Betul tak? Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut kita kena faham itu yang berlaku. So Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Dia kata, penjelasan Agus Wahab sangat mengelirukan, Cikgu Bat. Selepas video tersebut dikaitkan dalam sidang media, berhubung rakaman video lucah malam tadi, Badul Hashim atau Cikgu Bat menyifatkan penjelasan daripada JKOM, bekas Ketua Pengarah JKOM sangat mengelirukan. Badul Hisham juga Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu menyifatkan isu perkara semakin rumit. Selain mempersoalkan sama ada rakaman video tersebut itu mengesahkan wujud masalah di antara Agus dan beberapa individu di dalam PMO. Menerusi kenyataan Facebook, beliau menasihatkan Muhammad Agus supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat berhubung rakaman berdurasi lebih 3 minit yang dibuat naik di laman media sosialnya kemarin. Menerusi, beliau menasihatkan supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat. Beliau menggesa Abdul Wahab yang turut serta bersama Muhammad Agus mendedahkan identiti Mr. H, selain menegaskan akan mengemukakan samad jika mendakwa beliau adalah individu bertanggungjawab menyebarkan rakaman video tersebut. Okey. Pertama sekali Cikgu Bat, saya nak cerita. Surat saman akan sampai pada anda dan anda tak boleh saman Wahab. Sebab kalau anda saman anda akan kalah. Kamu deny kamu yang menyebarkan video itu, sedangkan video itu dalam kamu punya social media. Jadi the moment kamu nak saman memang kalah lah. Tapi persoalan yang lebih utama berkenaan dengan video tersebut yang kamu sebarkan, adakah dia otentik? Adakah dia video yang betul, tidak didoktrinkan, tidak di-tempered, tidak diubah? Itu persoalan dia, dan kamu kena jawab soalan tersebut. Sebab kamu yang mendedahkan. Termasuk juga Papa Gomo. Papa Gomo sekali Papa Gomo sekali. Dan saya nak bagi tahu Cikgu Bat bahawa saman anda daripada Agus, Prof Agus sedang berjalan ni. Berkenaan dengan kes yang sebelum ini. Tetapi saya nak cerita, perkataan tadi, dia takut tuan-tuan. Berhentilah melondehkan. Berhentilah melondehkan. Siapa kata memang orang Mr. H tu ada di dalam JKOM. Tetapi siapa kata Mr. H itu adalah orang PKR? Sebab itu dia takut. Kenapa dia kata berhenti melondehkan? Saya tanya pada Wahab, mula-mula kenapa kamu setuju untuk merekod? Sebab saya dijanjikan oleh Mr. H. Semalam dalam interview tu saya yang bertanya soalan tu. Kalau tuan-tuan tengok siapa-siapa punya live, saya punya live ke, berita-berita lain punya live ke, saya banyak tanya soalan. Antara yang banyak lah, saya tanya, kenapa kamu bersetuju? Adakah kamu dijanjikan wang ringgit, pangkat, darjat? Dia kata saya dijanjikan jawatan. Okey, kenapa kamu bersetuju untuk U-turn balik? Sebab dia kata saya menyesal. Saya tak sangka video tersebut disebarkan. Dia cerita macam ni. Video tersebut sepatutnya menurut janji Mr. H tidak disebarkan. Dia digunakan untuk mengugut Prof Agus sahaja. Prof Agus sebut malam tadi, tengok live saya dalam interview full. Dia ditunjukkan video tersebut beberapa hari, 13 hari bulan dia cerita, ni 18.
13 hari bulan dia kata dia tunjukkan video tersebut. Dia kata saya tak nak tengok. Kemudian masa dia letak surat itu, video itu tersebar. Dia ditunjukkan video itu, minta dia letak jawatan. Sepatutnya video tersebut hanya untuk ugut dia. Faham tak maksud saya? Okey, ni video Prof. Prof tengok video ni, letak jawatan sebelum kami sebarkan. That was the purpose, that was the plan. Yang dia orang tak sangka video tersebut sampai ke tangan pembangkang. Okey? Nampak tak? Itu yang dia orang tak sangka. Yang tak sangka kali kedua, Wahab U-turn. Wahab U-turn sebab asal cerita dia sepatutnya video itu untuk ugut Prof Agus, bukan untuk disebarkan kepada pembangkang. Bukan setakat Prof Agus kena, dengan dia kali sendiri kena. Faham dah cerita sekarang? Jadi Mr. H ni tahu tak tahu itu cerita dia lah, bersekongkol dengan kumpulan yang diserahkan oleh Wahab. Dokumen tersebut, file tersebut, bila dia dah dapat, dia delete video tersebut, dia orang ambil, dia orang edit, dia orang ingatkan untuk ugut saja. Rupanya dia serahkan kepada pembangkang. Otherwise, macam mana boleh sampai kepada pembangkang? The whole plan was actually never to kenakan Agus. The whole plan was to kenakan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan ingat tak kisah Kesuma zaman liwat pertama dahulu. Kesuma, kemudian apa lagi ya, yang 2-3 orang yang dikatakan minta suruh liwat tu, mengaku diliwat oleh Anwar Ibrahim, tapi kemudian dia orang tak nak mengaku. It's the same story. It's never been about Agus. The target was never Agus. Korang semua dah miss the story. The target was Anwar Ibrahim. You all miss the story, termasuk orang Pakatan Harapan dan BN sendiri yang memainkan isu ni. It was never been about Agus. Agus is just a small fry. Kecil je tuan-tuan. The real target is actually Anwar Ibrahim. That's why dia orang dah start main sekarang ini. Kerajaan gay, kerajaan homo, kerajaan itu dan sebagainya. Pasal So, Mr. H ni tahu ke plan tu is tak? Dia tak tahu. He did not know. Macam mana dia dapat plan tu is? Dia dengan bodohnya otak dia tu, disogokkan, diceritakan oleh geng-geng ni, kita nak kena jatuhkan Agus. Jcom perlu diselamatkan. Macam mana nak jatuhkan Agus? Kita kena ugut dia lah. Buat video, Neman, we can do it. AI sekarang boleh buat tuan-tuan, senang je. Kita boleh buat ni, Neman. Kita akan minta budak ni buat video call dengan dia, kita ambil video, kita manipulate. Lepas tu kita gunalah video tu untuk ugut dia. But then, tak apa, lepas tu dia letak jawatan lah. Dia letak jawatan bukan sebab video tu, letak jawatan sebab lain. Dan kebetulan memang dia nak letak jawatan. The moment surat peletakan jawatan itu dia letakkan, tiba-tiba video ada pada tangan pembangkang, tuan-tuan. You see, korang ni, termasuk Mr. H ni, orang yang bodoh dalam nak bermain benda yang jahat. Aku ni dah biasa main benda jahat, tuan-tuan. Dah biasa bergelumang dengan orang jahat. Dah biasa bercerita dan mengetahui mentaliti orang jahat. Salah satu topik yang saya minat dulu belajar adalah kriminologi. Kriminologi adalah memahami mentaliti orang jahat. You see, the target has never always... The target is not Agus. It's not Wahab. They were just bidak-bidak di papan catur. Buku Raja Petra. Saya quote buku Raja Petra. Bidak-bidak di papan catur. Tuan-tuan, give me 5 minutes. Wahab are just pawn on the chessboard. Who's the real player, tuan-tuan? Bidak di papan catur. Siapa penulis? Raja Petra. Mereka dah lama rancang, kita je lalai. Bidak di papan catur. Mereka dah lama rancang, kita je lalai. Ni saya nak cerita pada Cikgu Bat lah.
Ada satu surat saman telah sampai kepada kamu daripada Prof Agus. Prof Agus nak saman beliau berkenaan dengan isu apa tuan-tuan? Isu dia adalah plate number. Okay. I don't know why my laptop is so slow. I think panas. Too hot. Dr. Muhammad Agus Badrul Hisham. Pelantik merupakan seorang individu warga tinggal di alamat sekian dengan ijazah sekian. Kena tulis ijazah ni sebab nanti berapa nak jumlah tu. Banyak nak jumlah tu. Terima kasih yang bagi super thanks di dalam YouTube. Pernyataan fitnah sekitar 2023-21 bulan Mac, defendant telah menyerbitkan dan menyiarkan, mendedah atau mengedarkan pernyataan fitnah secara bertulis di Facebook beliau. Dia tulis, hebat ketua pengarah Jecom, baru dilantik, kereta pun cantik, nombor plate pun cantik, dengan nombor plate saja boleh beli cash kereta orang susah yang nak keluar ke WSP bayar kereta yang tertunggak. Mungkin dengan kemewahan ini Agus bukan setakat susah hendak faham kesusahan hidup rakyat yang merayu hendak keluar duit sendiri ke WSP, bukan saja tidak faham, malah fitnah pula rakyat susah dan mencakap itu sebagai pembangkang. Tak selesa jadi ketua pencacar rejim campur hanat. Untuk pengetahuan Jecom dapat bajet 20 juta dari wang rakyat. Nampaknya digunakan bayar gaji Saitro pencacar rejim. Hashtag. Kemudian dia letakkan gambar sebuah kereta Mercedes Agus 55 AGU 55, keratan tangkapan layar yang diterbitkan oleh plaintiff. Keratan tangkapan layar komen seorang pemuda serta jawapan komen oleh plaintiff melalui laman Facebook tersebut. Ini laman Facebooknya. Cerita menariknya tuan-tuan, LOD dihantar kepada Cikgu Bat. Di alamat, ada dua alamat. Okay, bila di email Cikgu Bat, dia kata hantar ke alamat ni. Bila pegawai budak Faizal tu lah nak pergi hantar LOD tu, sampai dekat rumah tu Cikgu Bat tak ada. Satu dekat Kedah kalau tak salah saya, satu dekat ada dua alamat. Satu dekat Kedah, satu dekat Seremban. Sampai dekat Seremban tu rupanya rumah family dia. Yang menariknya, family dia pun kata apa? Kami tak nak terima surat itu, kami tak nak kena mengena dengan Cikgu Bat. Kami tak nak terima surat LOD tu dan kami tak nak ada kena mengena dengan Cikgu Bat. Ni keluarga kamu, kau yang cakap bukan aku cakap. Buktinya saksinya dia. Keluarga dekat mana? Dekat Seremban. Aku ada alamat dia Cikgu Bat. Tapi aku blankkan tadi alamat dia. Sebab aku pun menjaga apa orang kata, kau punya privacy. Keluarga tu punya privacy lah. Kau aku tak kisah. Sebab keluarga kau tak ada kena mengena dengan kau punya cerita. Tak tuan-tuan, kalau tak nak terbakar jangan main api. Kalau tak nak terbakar jangan main api. Isu ini sekarang ini saman itu dah pergi. Saman kedua is coming. Saman ketiga is also coming. Kamu nak saman Wahab sebab dia kata kamu nak kata kamu orang yang menyebarkan. Memang kamu orang yang menyebarkan. Jangan kata Wahab saya pun menuduh kamu orang menyebarkan. Kenapa tak nak bertanggungjawab dan tak berani bertanggungjawab atas perkara tersebut? Okay? Jadi cerita ni saya dah reveal, saya dah dedahkan. Siapa Mr. H, biarlah. Kesimpulan yang kita boleh kata, Mr. H bodoh. Ada di kalangan yang nak jatuhkan Agus ni bodoh. Saya bukan nak membela Agus tuan-tuan, dia pun dah letak jawatan dah. Tetapi saya nampak bahawa bodohnya orang di dalam, bukan semua orang Jecom tu lah, di dalam kumpulan tu, di dalam Jecom tu sendiri, sampaikan dia sebenarnya tak nampak perangkap yang nak dikenakan. Dia ingat dia set trap. Rupanya dia trap untuk kena diri dia sendiri. Bangang, bodoh, tak ada otak punya manusia. Itu dia sahabat semua. Satu lagi pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu hangat ini. Jadi kita tahu sebenarnya ya bahawa rancangan ini sebenarnya sudah dirancang awal ya, bagaimana mereka menggunakan isu ini untuk apa? Untuk menyerang ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat di media sosial ketika ini sedang trending ya, mereka menggunakan pelbagai cerita
pelbagai tumahan tuduhan ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kerajaan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik ya pencerahan, dan akhirnya saman fitnah ya Cikgu Bat terhadap Profesor Agus akan berjalan. Sebelum ini ada saman fitnah berkaitan dengan tuduhan ya berkaitan dengan kereta Mercedes. Sekarang ini ya menyebarkan berita palsu, fitnah, tuduhan berbau fitnah. Begitu juga dengan Papa Goma. Jadi terbaik ya pencerahan ini. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan anda, sahabat semua, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi, terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.